Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini bermulanya malam karnival cinta Rasul yang dianjurkan oleh surau Al-Hijrah selama seminggu bermula pada malam ini sehinggalah kepada malam Ahad minggu depan. Jadi punca tujuan utama kita mengadakan karnival cinta Rasul adalah untuk kita mengenang kembali, kita melahirkan rasa cinta kita, mengimarahkan rasa cinta kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pemimpin kita, pemimpin agung, pemimpin mulia, imam kita, sahabat kita, rakan kita yang kita sentiasa terfikir memimpi kita di mana saja kita berada. Jadi dengan adanya karnival cinta Rasul ini, berbagai program akan diadakan, iaitu salah satunya adalah khasidah. Seperti pada malam ini kita akan ada khasidah, dan juga kita akan ada program-program tazkirah. Kita akan adakan tilawah Al-Quran, kita akan ada pertandingan hafazan, dan juga kita adakan karnival buku, dan seterusnya kita adakan jamuan makan, insya-Allah. Pada malam ini kita akan mendengar dendangan khasidah daripada Mahab Tafiz Darul Ulum wal Isnad daripada Sunway Batu Caves. Khasidah ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Irwan Zahuri, dan khasidah ini akan mengambil masa lebih kurang, program pada malam ini akan mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tazkirah ini akan dipimpin oleh Ustaz Irwan, dan di pertengahan tazkirah itu, di pertengahan di pertengahan khasidah nanti kita akan adakan tazkirah. Tazkirah kita akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Irwan Zahuri sendiri, dan juga Ustaz Othman Al-Yamani Al-Fil Fulani, iaitu Ustaz Othman daripada Fil Fulani, iaitu daripada Pulau Pinang dalam bahasa Arab, Fil Fulani. Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, saya ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Irwan Zahuri untuk memulakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat oleh ia Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana telah berkata oleh para ulama, tiada pekerjaan yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya untuk dilakukan melainkan pekerjaan itu dimulakan oleh Allah taala dahulu, iaitu berselawat ke atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu, memujilah kamu, besarkanlah kamu akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan tiap-tiap selawatnya kita mendapat maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan program kita bermula daripada malam ini, kita akan berqasidah yang lebih kurang mengambil masa 1 jam, dengan harapan untuk memasuk dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pernah bersabda, barang siapa berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah Ta'ala berselawat ke atasnya 10 kali. 10 kali dengan makna Allah Ta'ala memberi rahmat. Barang siapa berselawat ke atasku 10 kali, kata Nabi, maka nescaya Allah Ta'ala berselawat ke atasnya sebanyak 100 kali. Tetapi dengar, pada malam ini sempena Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa berselawat ke atasku 1000 kali, wajabat syafaati, maka wajib syafaatku baginya, maka pasti pertolonganku di atasnya. Jadi mudah-mudahan bila mana kita menggunakan waktu sejam untuk mengendangkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan mencapai kepada jumlah 1000, kalau kita mati pada malam ini, mudah-mudahan dengan janjinya Nabi, kita mendapat syafaat dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi sa'il anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahabatil qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi ulama'illahi al-'amilin wa ahbabillahi al-muqarrabin wa awliya'illahi ta'ala al-muqarrabin wal 'amilin wa ila arwahi rijalillahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha ahya'an wa amwatan qadiman wa hadisan. Nas'alullaha yamuddana bi barakatihim wa nas'alullaha يعطينا على كل هذه النية الصالحة في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بالنبي. بسم الله. أهلا وسهلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بنبي خير الأنام. صلوا على هذا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. الذي ذاك العروس
وينال البركات كل من صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه والواضح برهانه المبسوط في الوجود كرم وإحسانه. صلوا عليه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. صلوا عليه. فانتشرت آثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم في به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظاهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. الله يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خص بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل
Ya Rabbi salli عليه وسلم illallah la ilaha 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 illallah salamu عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام على المظلل بالغمامة السلام عليك الشفاع في القيامة السلام على المظلل بالغمامة السلام على المتوج في الكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله نبي يا نبي لك
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنب يستغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا بدرة من هذا كل كمال كمال يا بدرة يا بدرة من هذا كل كمال كمال ماذا يعبر عن أولاك ماذا يعبر عن أولاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل الضلال يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمال كمال يا بدرتي من هذا كل كمال كمال ماذا يعبر عن أولاك ماذا يعبر عن أولاك مقالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع
فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بالكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلوا عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عم الأنام ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أفضل ذكر لا إله إلا الله. 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 semua. لا إله إلا الله. 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 أحمد يا حبيبي. أحمد يا حبيبي. أحمد
illallah, la ilaha 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 illallah. Habibi Muhammad, 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 khairul mursalin, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-akwan, Mala al-akwan. Habibi Muhammad, 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 khairul mursalin. Talama ashku gharami ya nur al-wujud, talama ashku gharami ya nur al-wujud, wa unadi ya dihami ya ma'adin al-jud, wa unadi ya dihami ya ma'adin al-jud. Mulyati aqsa marami a'zami syuhud, mulyati aqsa marami a'zami syuhud, wa araba basalami ya dhakil julud, wa araba basalami ya dhakil julud. Talama ashku gharami ya nur al-wujud, talama ashku gharami ya nur al-wujud, wa unadi ya dihami ya ma'adin al-jud, wa unadi ya dihami ya ma'adin al-jud. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, Allah Allah anta babullahi mu'tamadi, fa bidunyaya wa akhirati, Allah Allah ya Rasulullah khus biyadi. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, Allah Allah anta babullahi mu'tamadi, fa bidunyaya wa akhirati, Allah Allah ya Rasulullah khus biyadi. Ara'at aynu wa laysa tura misla Taha fil wara, bashara khairu man fawqa thara, athara tahirul akhlaqi wa shiyami. Ya Imam ar-Rusli Ya sanadi, Allah Allah anta ba'dallahi
busyra lana innal muna zalal ana wa falhana waddahru ajaza wa'dahu wal bishru adhamu lana lana dilnal muna bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidal madani faghithni ana madadtu yadi bika arju faidal mad afa akhifni anta mu'tamadi bi rasul فأخذني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi برسول الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا ilaha illallah الله لا ظهر دين المؤيد بظهوره نبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهوره نبي أحمد يا هدانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا نانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا نانا 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 خص بالسبع المثاني وعوى لطف المعاني وصلوا في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا نانا 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 لمكة لما ظهر
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا نانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا نانا يا هنانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صلوا عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض أرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثجي وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود صلوا عليه فحضرت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة الآيسة ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور على العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك الصلوات الله عليك يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات الله عليك أشرق الكون مدينة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullahi tarshammalahu husnul tajamma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad al-Tura wa alihi wa sahbihi تناشع sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran. Di atas menjadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhimpun pada malam ini dalam satu perayaan sempurna Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan perhimpunan kita pada hari ini menambahkan bagi kita akan cinta kepada kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat tidak, tema perhimpunan kita pada minggu ini dinamakan akan dia sebagai cinta Rasul. Bila mana kita menyebut berkenaan cinta, yang pertama sekali perlulah kita mengenali siapakah yang kita cintai pada malam ini, supaya kita boleh membedakan adakah cinta kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan cinta kita kepada kedua ibu bapa kita. Adakah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan cinta kita kepada harta kita? Atau adakah cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan cinta kita kepada diri kita sendiri? Maka kata ulama tak dapat tidak akan kita memahami hakikat nilai kecintaan yang begitu benar melainkan yang pertama sekali kita mengenali diri dan sifat bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata ulama tidak mengenalilah akan Nabi Muhammad melainkan yang menciptakannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana penciptaan diri Muhammad ni tuan-tuan telah melebihi daripada penciptaan segala alam. Datang setengah-setengah khilaf daripada ulama, bermula awal-awal kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu Nur Muhammad. Datang pula setengah kalam daripada ulama, bermula awal-awal makhluk yang Tuhan jadikan Al-Qalam. Datang pula sebilangan daripada ulama, bermula makhluk yang awal-awal Allah Ta'ala jadikan Arash. Maka bila mana mengaji furu'ul tauhid, yang perkara ini bukan membahaskan usulul tauhid. Bila mana furu' daripada cabang tauhid, barang siapa yang berpegang awal-awal kejadian Nur Muhammad, dia menafikan yang lain, maka tak gugur akidah. Barang siapa yang berpegang, dia kata dah awal-awal makhluk yang Tuhan jadikan Al-Qalam, dia kata bukan Nur Muhammad, maka tak gugur akidah, sekurang-kurangnya ada pegangan. Kata setengah orang pula, dia kata dah awal-awal makhluk yang Tuhan jadikan Arash, dia kata bukan yang lain, tak gugur akidah. Kerana apa? Ini merupakan furu' tauhid. Maka kembali kepada kata setengah ulama, seawal-awal makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu terhasilnya alam ini tuan-tuan bersempena dengan nurnya Muhammad. Sebab tu kenabian Nabi Muhammad mendahului bagi segala nabi. Yang walaupun Muhammad tu manusia yang dizahirkan pada akhir zaman, tapi kenabian Muhammad telah melampaui bagi segalanya nabi. Yang sehingga pernah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan, aku dah jadi nabi begitu lama, walhal Adam baru nak bercampur antara air dengan tanah.
baru nak diadun, nak jadi zat, tapi Nabi Muhammad telah menjadi Nabi begitulah lama. Jadi maka oleh kerana itu, bila mana Allah Ta'ala telah memilih oleh kita untuk menjadi sebagai satu umat yang diberi nama sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah kita menzahirkan kegembiraan, wajiblah kita menzahirkan kesukaan, wajiblah kita menzahirkan kecintaan. Sebagaimana qasidah yang kita baca tadi, ya hanana. Apa makna ya hanana? Ya Allah, beruntunglah kami kerana Allah Ta'ala telah memilih kami menjadi umat Muhammad. Yang kalau tuan-tuan fikir sejenak pada malam ini, gelaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita, satu gelaran yang tak pernah kita minta dengan Tuhan, yang tak pernah kita tadah tangan, yang tak pernah kita isi borang, yang tak pernah kita bersujud, yang tak pernah kita minta dengan Tuhan nak menjadi umat Muhammad. Tapi dengan rahmat daripada Allah Ta'ala telah memilih kita menjadi umat Muhammad. Sedangkan sejarah telah menceritakan, begitu banyak para nabi berusaha minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Begitu banyak Rasul pernah minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Allah Ta'ala beri dah? Tak. Tetapi bila kita pada hari ini Allah Ta'ala beri dengan percuma menjadi umat Muhammad, kita lupa siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kata pepatah orang Melayu, maka benar kata hadis orang Melayu, tiap-tiap barang yang diberi percuma, begitu payah untuk kita menghargai akan dia. Maka itulah yang berlaku pada hari ini. Maka mana mungkin perhimpunan Maulidur Rasul dikatakan bid'ah, yang kalau tak dilakukan perhimpunan ini, tuan-tuan, hamba yakin makin zaman, makin hari, makin ke hari, kita lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau hamba tanya tuan-tuan pada hari ini, yang persoalan ini hamba yakin ramai tak boleh jawab. Haji baju oren, tak kira ceramah pun tanya juga. Kuliah pun tanya, ceramah pun tanya. Kalau jawapan betul, sat lagi dapat hadiah. Kita bagi madu. Allahumma bukan madu 3. Baik. Maaf, hamba nak tanya, isteri Nabi ada berapa? Hal lain duk diam. Kerana pagi tadi tuan-tuan hamba berceramah di kota Damansara. Yang pertama sekali hamba tanya, dia kata apa? Isteri Nabi ada 4. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu jahil oleh kita akan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan rahmat diri Nabi, dengan berkat daripada syafaat isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, cucu cicit Nabi, dengan dakwah mereka sampai kepada kita pada hari ini nama Islam serta iman. Tetapi benar kata hadis orang Melayu, hamba ulang balik, tiap-tiap barang yang diberi percuma, begitu payah untuk kita menghargai. Sebab itulah tuan-tuan, maka alhamdulillah hamba muji kepada pihak penganjur yang mengadakan majlis begini besar dan sebegini hebat. Yang mudah-mudahan kita mendapat pujian dan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita mendapat syafaat bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita melahirkan kepujian ke atas diri Muhammad, dengan kita menzahirkan kebesaran ke atas diri Muhammad, menandakan kita bersyukur. Kerana pengiktirafan yang kita dapat semata-mata rahmat daripada Allah Ta'ala dengan tanpa usaha. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, kalau tuan-tuan belajar sejarah dalam hadis tawasul Nabi Adam, bila mana mula-mula Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk, direngkaskan cerita. Suruh langit-langit toksir, suruh bukit-bukit tak mampu. Maka akhir sekali Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk yang baru bernama manusia. Turunlah malaikat ke muka bumi, mengambil 7 jenis tanah, bawa balik ke syurga. Maka dirupakan jasad Adam sebagaimana rupa kita pada hari ini. Direngkaskan cerita, dah sempurna jasad Nabi Adam, maka bermula ditiupnya roh. Roh masuk dari mana? Daripada ibu jari kaki yang kanan, dia habis dekat ubun-ubun. Ketika kita mati besok, direntap daripada ibu jari kaki, turun daripada ubun-ubun, dia tamat di tapak kaki. Sebab tu kata hadis orang Melayu, kalau pegang tapak kaki sejuk tu alamat dah mati. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bila mana roh Adam sampai ke lutut, bergerak lutut Nabi Adam. Bila roh sampai ke jantung, berdetup jantung Nabi Adam. Bila roh sampai di tekak, berasa dahaga Nabi Adam. Bila roh sampai di mata, terbuka mata Nabi Adam. Tatkala terbuka mata Nabi Adam,
Perkara yang pertama sekali yang dinampak oleh mata Nabi Adam tertulis di tiang-tiang arasy Allah satu perkataan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila mana roh sampai ke otak, Allah Ta'ala beri otak Adam boleh memikir selalu. Dia kata siapa dia Muhammad yang begitu gedebe duduk bersebelahan dengan nama Allah. Ada? Gedebe ni bahasa petani, orang Melayu kata apa? Sudah. Ustaz Man. Hebat. Ada? Something. Allahumma salli ala Muhammad dah. Adam duk mikir, Allah ni aku kenal lah, Tuhan yang menjadikan aku pada hari ni. Tapi siapakah dia? Muhammad, yang namanya bersebelahan dengan nama Allah. Maka dia ringkaskan cerita, dimasukkan Adam dalam syurga Allah Ta'ala. Maka pada satu hari ditidurkan Nabi Adam alaihissalam. Ustaz, bukan ke dalam syurga tak ada sifat tidur? Benar. Dalam syurga tak ada sifat tidur, tak ada sifat buang air kecil, tak ada sifat buang air besar dan sebagainya. Maka kata ulama, ibarat tidur itu seperti dibiuskan. Allah Ta'ala bius Nabi Adam supaya apa? Mengambil tulang rusuk yang kiri untuk menjadikan jasad mak kita Sayyidatina Ummaha Hawa. Dah siap Hawa dengan sifat seorang perempuan. Maka Allah Ta'ala gerak Nabi Adam. Bila Adam melihat saja Hawa, tuan-tuan, bermula Allah Ta'ala mencampak nafsu dalam sulbi hati Adam. Bila nafsu bergejolak, tatkala mata memandang akan Hawa, maka Adam berasa nak peluk selalulah. Allahumma salli ala Muhammad dah. Bukan hamba reka cerita, hadisnya begitu. Bila Adam nak peluk, maka kata Allah Ta'ala, "Hoi Adam, kamu tak boleh jamah akan Hawa, kamu tak boleh pegang akan Hawa kerana kamu tak ada halal baginya." Baik. Di sini ada satu akidah yang perlu kita faham. Ketika Adam di syurga, beliau tidak diberi rahmat melihat zat Allah. Begitu juga 24 nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika Adam di syurga disuruh buat itu, ditegah buat ini semata-mata dengan seruan, semata-mata dengan bunyi. Baik. Bila Adam nak peluk saja Hawa, maka Allah Ta'ala kata, "Hoi Adam, kamu tak boleh jamah akan Hawa, kamu tak boleh pegang akan Hawa." Kenapa ya Allah? Kata Adam, "Kerana mu tak halal baginya," kata Allah. Maka kata Allah, kata Adam, "Nak halal lagu mana?" Maka berkatanya, Allah wajib mu menikah akan Hawa. Kata Adam, "Nak menikah lagu mana?" Maka katanya Allah, wajib mu bayar mahar ke atas dirinya Hawa. Adam tanya, "Nak bayar dengan apa ya Allah, sedangkan hamba tiada apa nak beri ke atas dirinya Hawa?" Maka berkata Allah, "Menyebutlah kamu." Setengah riwayat kata, "Berselawatlah kamu ke atas nama Muhammad bagi membayar mahar ke atas dirinya Hawa." Allahumma salli ala Muhammad. Inilah sejarah yang begitu hebat. Maka tak berlaku lagi tuan-tuan di negeri kita, di Kota Warisan. Kalau mu nak menikah dengan anak aku, boleh bayar dengan apa? Selawat. Agak-agak orang nak buat menantu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Setelah Nabi Adam membayar mahar ke atas dirinya Hawa, maka dinikahkan keduanya. Nikah lagu mana? Allah Ta'ala hulur tangan ke? Allah Ta'ala jabat tangan ke? Tak. Pegang tangan ni hukumnya sunat. Sedangkan akad itu wajib. Dan kita yakin Allah Ta'ala tidak bertangan. Saya lagi duk gambarkan Allah Ta'ala hulur tangan berjabat dengan Nabi. Tak. Baik. Setelah dinikahkan keduanya, maka bersujud Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab hadis, nama hadis ni dipanggil hadis tawassul Adam ke atas namanya Muhammad. Dalam hadis yang begitu panjang, begitu banyak doa Nabi Adam kepada Allah Ta'ala. Di antaranya kata Adam, "Ya Allah, tatkala aku mula-mula hidup, perkara yang pertama sekali aku nampak di tiang-tiang aras tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba tak kenal siapa dia Muhammad. Hari ini pula bila mana hamba nak menikah, hamba terpaksa menyebut pula nama Muhammad. Maka hamba yakin Muhammad satu manusia yang begitu hebat. Maka jadikan aku," kata Adam, "sebagai umatnya bagi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Adam minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Allah Ta'ala beri tak? Tak. Allah Ta'ala tak perkenankan janjinya Adam. Begitu juga datang nabi-nabi yang lain, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Satu nabi yang bertaraf pernah bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanggil kalamullah. Dalam satu hadis kata Musa alaihissalam, "Ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan
yang bila mana mereka ini berazam nak buat kebajikan dan bila mana mereka tak buat, kamu beri kepada mereka satu ganjaran. Jadikan mereka ini umat aku, kata Musa. Kata Allah, tidak, mereka ini aku sediakan bagi umatnya Muhammad. Kata Musa lagi, ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan bila mana mereka berazam nak buat kebaikan dan mereka lakukan kebaikan itu, kamu beri kepada mereka 10 ganjaran. Jadikan mereka ini umat aku. Kata Allah, tidak, mereka ini umatnya Muhammad. Kata Musa lagi, ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan yang bila mana mereka ini berazam nak buat kejahatan dan kemudian mereka tak melakukan kejahatan itu, kamu beri kepada mereka satu ganjaran. Jadikan mereka umat aku, kata Musa. Kata Allah, tidak, mereka itu umatnya Muhammad. Kata Musa lagi, ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan bila mana mereka berazam nak buat kejahatan dan mereka melakukan kejahatan itu, kamu beri satu dosa sahaja. Jadikan mereka umat aku. Kata Allah, tidak, mereka itu umatnya Muhammad. Kata Musa lagi, ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan yang walau mereka ini golongan akhir zaman, tapi yang pertama sekali akan dibangkitkan, pertama sekali akan dihisab, pertama sekali akan masuk syurga Allah Ta'ala. Jadikan mereka ini umat aku. Kata Allah, tidak, mereka ini umatnya Muhammad. Maka akhir sekali kata Musa, ya Allah, sekira begitu banyak kebajikan dan kebaikan kau beri kepada umat Muhammad, maka jadikan aku sebagai umat bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Allah Ta'ala beri tak? Tak. Maka dengan nikmat yang Allah Ta'ala pilih kepada kita pada hari ini, yang termasuk dalam ayat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan dengan berkat perhimpunan kita pada hari ini, dengan berkat selawat kita pada hari ini, dengan berkat segala pujian yang dizahirkan pada lidah kita pada hari ini, yang pertama sekali kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin apa yang kita lakukan sebagai tanda syukur. Bila mana Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai umat Muhammad, maka inilah yang mampu aku lakukan sebagai umat yang kerdil. Mudah-mudahan mendapat diri aku syafaat akan Nabi SAW, yang tuan-tuan yakin di akhirat kelak melepaskan kita daripada mahsyar cuma dua. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat Nabi. Nak dibilang dengan amal, Allah Ta'ala tak pandang. Nak dibilang dengan hebat bercakap, Allah Ta'ala tak pandang. Nak dibilang dengan berbanyak perkara yang kita lakukan, Allah Ta'ala tak pandang. Maka yang melepasi akan tidak, di antaranya rahmat Allah dan syafaat Nabi. Jadi mudah-mudahan perhimpunan kita pada hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai selawat kita kepada Allah Ta'ala bagi disampai kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan syafaat bagi dirinya kita. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الحبيب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita melahirkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan merupakan orang yang bertuah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam suratul Hajj, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang membesarkan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lambang-lambang kebesaran Allah, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itulah sebagai bukti pantulan ketakwaan yang ada di dalam hati dia. Sebesar-besar syiar Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hari ini tuan-tuan hadir kita sebagai salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak sempurna cinta kita kepada Allah, melainkan terlebih dahulu kita kena cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu menghendaki cinta kasih Allah Subhanahu wa taala, maka tak sempurna melainkan yuhibbukumullah. Kamu kena cinta, ikut Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wahai Muhammad, setiap apa yang kami kisahkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul, ma nuthabbitu bihi fuadak, iaitulah tujuan untuk menetapkan hati kamu. Apakah hati Nabi Muhammad lemah? Apakah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaif? Jawabnya tidak, tuan-tuan. Tetapi sebagai salah satu daripada apa yang Allah Taala tunjuk kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai teladan kepada umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalaulah kisah-kisah Nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang dikisahkan di dalam Al-Quran, tujuan apa Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad? Tujuan dia untuk manusabbitu bihi fu'ada. Bermakna dengan kita menyebut sirah-sirah Nabi, dengan kita mengingati, memperingati Nabi-Nabi, menyebut berkenaan dengan perjalanan hidup Nabi-Nabi, maka ada kesan positif di dalam hati manusia. Maka mudah-mudahan malam ini merupakan satu kesan yang positif di dalam hati kita, iaitulah untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah nabi-nabi yang lain pun Allah Taala beri manfaat, iaitu kesan yang positif di dalam hati manusia, apatah lagi kalau kita memperingati Nabi kita Nabi Muhammad. Yang selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita lah orang yang paling layak untuk kita menyebut nama Nabi kita. Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam suratul Insyirah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rafa'na laka zikra. Wahai Muhammad, kami angkat sebutan nama kamu, wahai Muhammad. Tuan-tuan, kalau tak ada orang selawat kepada Nabi, kurangkah martabat Nabi? Tak kurang, tuan-tuan. Sebab apa? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna ala nabi, berselawat kepada Nabi. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, kalau malaikat berselawat kepada Nabi, apakah tak sempurna lagi, tuan-tuan? Sempurna. Tapi Allah perintah yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, man ahabba syai'an aksara min zikri. Siapa-siapa yang dia mencintai sesuatu perkara, maka dia akan sebut perkara tu banyak. Dia akan banyak sebut perkara tu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, orang gila duit, dia akan sebut duit. Duit, di mana kau duit? Dia tanya pula, tang mana duit? Tu orang gila duit. Kalau orang gila perempuan, cinta untuk Nabila. Dia nak lagu baru saya tak ingat. Kita ubah, cinta untuk Nabiku, ku cinta kepadamu. Salah, tuan-tuan? Tak salah. Tapi bila cinta untuk Nabila, bermakna kita telah melahirkan cinta kita kepada manusia. Apakah salah kita cinta kepada manusia? Jawabnya tidak salah. Tetapi seperti yang disebut oleh Ustaz Irwan tadi, bagaimana kita nak membeza cinta kita kepada isteri kita, cinta kita kepada awek kita, bini kita, awek kita lah, cinta kita kepada adik kita, anak kita dan sebagainya. Jadi maknanya kita kena banyak menyebut Nabi Muhammad. Cuma malam ni tuan-tuan, perbezaan, kita menyebut Nabi Muhammad dalam bentuk qasidah. Sebab orang kita ni tuan-tuan, bila nak selawat 100 kali, dia pengsan lah. Dia nak. Tapi dengan bentuk qasidah, dia boleh melahirkan rasa seronok kita. Sebab itulah Nabi SAW bila sampai di Mekah, maka para sahabat, kaum Ansar,
Dia sambut Nabi dengan kaum-kaum muhajirin yang datang daripada Mekah mai ke Madinah dengan paluan-paluan kompang. Tala'al badru alaina. Atuk kompang. Cuma bezanya dia bukanlah kompang sama macam kita, dah moden. Ada alat-alat muzik yang dibolehkan, ada alat-alat muzik yang tak dibolehkan. Kadang-kadang tuan-tuan di Pulau Pinang dia bertikai, ni apa ni duk gendang-gendang ni apa semua? Ingat Hindu kan? Ni nak. Oh, yang orang main gendang, yang orang main gitar, yang orang main drum, hampa tak kacau, tak ada masalah. Orang duk melalak atas stage, hampa tak ada masalah. Hampa tak kata apa. Tapi kita ni tuan-tuan nak melahirkan rasa cinta kepada Nabi, semua salah. Inilah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tidak ada pantulan taqwal qulub. Kalau orang yang ada di dalam hati dia cahaya, maka sudah pastilah dia akan rasa khusyuk bila menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi Muhammad nabi yang istimewa. Belum pernah berlaku dalam sejarah nabi-nabi yang mana nama nabi ini, Nabi Muhammad, disuruh umat dia menyebut. Umat dia kena sebut. Bahkan bukan hanya sekadar menjadi amalan kita semayang, kita puasa, kita berzakat, haji dan sebagainya, tetapi dengan kita sebut saja nama Nabi Muhammad, kita dah dapat pahala. Kita dah dapat pahala. Man shalla alayya wahidatan, siapa-siapa yang selawat kepada aku, sallallahu, Allah akan balas selawat kepada dia. Hari ini tuan-tuan, Allah Maha mendengar, dia balas selawat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan diam. Bila selawat tuan-tuan pederas suara. Ni kadang-kadang pergi kedai kopi, mama dia tarik satu, dia tarik una, dia nak roti canai tsunami satu. Kalau bilang roti canai tsunami. Dia pergi kedai makan, dia boleh pederas suara. Tapi bila kita ajak nak sebut Nabi Muhammad, la leceh ni mau hantar. Kalau duk Pulau Pinang mau hantar pergi Julia Street. Tahu Julia Street, tempat sotong-sotong duk menyotong di situ. Tahu sotong? Orang Pulau Pinang panggil sotong lah, bukan sotong kurita tu pondan. Dia panggil sotong. Tidak? Tunjuklah, tunjuk kecintaan kita betul-betul kepada Nabi kita Muhammad. Sebab Nabi kata apa? Man aktsara dzikri, siapa-siapa yang banyak menyebut aku, wajabat lahu syafaati. Wajib bagi dia syafaat aku. Tuan-tuan nak masuk syurga? Berapa banyak semayang tuan-tuan buat? Berapa banyak sunat kita buat tuan-tuan? Berapa banyak kita buat amalan? Kita tidak akan boleh masuk syurga Allah dengan amalan kita, melainkan kita mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan nak syafaat Nabi, Nabi kata siapa-siapa yang banyak menyebut aku, wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia syafaat aku. Awak kita tak mau syafaat Nabi. Jadi kita selawat kepada Nabi. Tujuannya apa? Untuk kita mendapat syafaat yang kubra, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat esok. Kalaupun kita tak dapat syafaat yang kubra tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita boleh tumpang rahmat Nabi, iaitu syafaat sughra daripada ulama-ulama, daripada syuhada, daripada orang yang mati syahid. Ini pun salah satu daripada perkara yang bertuah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran dalam suratul A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Tuan-tuan nak jadi orang yang berjaya? Al-muflihun, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Ada syarat. Mana? Falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan aku, dengan Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi. Hari ini tuan-tuan kita buat apa? Memuliakan Nabi Muhammad. Sambut birthday Nabi Muhammad. Tidak? Dia kata apa sambut birthday Nabi Muhammad ni, apa-apa cerita? Kalau tak boleh sambut birthday Nabi Muhammad, birthday manusia lain tak boleh sambut. Kita nak sambut birthday ayah kita, hari agung, hari kelahiran agung. Kita cuti umum. Pasal apa? Sambut kelahiran agung. Kalau kelahiran agung siapa? Yalah, agung mulia di dunia. Allah bagi pangkat dia di dunia. Tuan-tuan, tapi itu kemuliaan yang Allah bagi di dunia. Nabi Muhammad mulia di dunia dan di akhirat. Jadi makna dia kita menyebut Nabi Muhammad itu sebagai salah satu daripada kita memuliakan Nabi.
Sebab tu ulama kata kita boleh menyambut Maulidin Nabi selama tidak ada 3 perkara. Yang pertama, tidak ada unsur maksiat. Hari ini ada maksiat? Ada? Kok kejik-kejik mata apa lebih kurang? Ada? Dia tak? Yang kedua, tidak ada unsur judi. Mana? Sambut Nabi Muhammad, duk buat pertandingan apa-apa, ada pertaruhan apakah, jadi judi. Yang kedua haram. Yang ketiga, jangan ada unsur tasyabuh. Tasyabuh ni mana apa? Menyerupai kaum lain. Kita sambut Nabi Muhammad hari ini, kita buat kek 7 tingkat, sama tinggi dengan kaum tahu, contoh. Ya tak? Lepas tu pakai doa ramai-ramai berdiri. Ya tak? Happy birthday to Muhammad. Tok Imam tiup lilin dulu. Tok Siap ikut belakang. Ya tak? Kalau macam tu baru kita katakan ada unsur tasyabuh. Awak ustaz tak boleh buat kek ke? Boleh. Tapi jangan letak lilin tiup, itu tasyabuh dengan Nasrani. Kalau tuan-tuan nak buat kek 18 tingkat pun tak ada masalah. Cuma jangan letak lilin tiup, yang tu tak boleh. Ya tak? Jangan letak lilin tiup. Jadi kalau nak buat 18 tingkat, kata ustaz nak buat 18 tingkat kek tak ada masalah. Panggil kita ramai-ramai, insya-Allah kita boleh tolong berhabis, tak ada masalah. Ya tak? Tapi jangan ada unsur tasyabuh. Macam orang tanya saya, ustaz, bolehkah bersanding? Saya kata boleh, tak ada masalah. Boleh ustaz bersanding? Ramai ustaz kata tak boleh. Saya kata boleh, tak ada masalah. Nak bersanding, hampa nak buat pelamin, hias cantik-cantik, tak ada masalah. Tetapi dengan syarat bersanding itu boleh. Tetapi pihak lelaki bersanding di luar rumah bersama dengan pak mentua dan kawan-kawan adik-beradik. Pengantin perempuan bersanding dalam rumah bersama dengan mak mentua dan adik-beradik perempuan, itu tidak menjadi kesalahan. Nak pakai kerih 18 kok sekalipun tak jadi masalah. Tak? Jadi ini tuan-tuan yang kita perlu ubah perspektif dalam masyarakat kita. Sebab tu yang terakhir saya nak bawa tuan-tuan renung satu riwayat yang mana datang kepada Nabi SAW. Seorang laki-laki dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata aku mu'minan haqqah. Bagaimana aku nak jadi orang yang beriman? Macam mana aku nak jadi orang beriman? Ini persoalan yang semua ada pada diri kita masing-masing. Semua orang mengaku dia beriman. Tapi apakah bukti dia beriman? Ni dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku nak beriman? Macam mana nama aku orang beriman? Nabi kata apa? Idza ahbabtallah, apabila kamu mencintai Allah. Dia tanya pula Nabi, wa mata uhibbullah, macam mana cara pula aku nak mencintai Allah? Bila aku cinta Allah, nama aku orang beriman. Nabi kata, idza ahbabta rasulahu, bila kamu mencintai rasulnya. Dia tanya pula, wa mata uhibbu rasulahu, macam mana pula cara aku nak mencintai rasul? Aku nak cinta kamu ni macam mana? Nabi kata, idza taba'ta sunnati, apabila kamu mengikut sunnah aku. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai orang dia mengaku mengikut sunnah Nabi SAW, tetapi dia tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan dia. Hari ini makan dengan tangan, orang tahu sunnah Nabi, tapi orang tak mau makan dengan tangan. Kalau orang pergi hotel 5 bintang, dia makan dengan tangan, dia kata kolot, orang kata orang kampung, orang ulu. Dia makan dengan sudu. Dia tak? Makan dengan sudu, ni standard punya orang. Padahal tangan kita ni sunnah yang Nabi ajak kepada kita. Berapa ramai orang tidur cara Nabi? Berapa ramai orang bersugi cara Nabi? Tuan-tuan tahu tak, bersugi cara Nabi ada berapa jenis? Berapa cara? Ramai orang tak tahu. Dia kata, saya ustaz, ambil tu beri gigi, bubuh ubat gigi, pakai tibai ya. Dia kata, kok mana pun. Ada cara macam mana kita nak bersugi. Tuan-tuan jangan remeh. Walaupun di zaman Nabi, sugi menggunakan batang pokok. Yang paling afdal adalah kayu arak. Bukan kayu arak, kayu arak. Yang kedua kayu zaitun. Ada? Kita nak pergi cari tang mana tuan-tuan? Zaitun sebelah rumah kita ada, pokok zaitun tak ada. Dia nak cari tang mana? Di zaman Nabi SAW, pernah Nabi dan para sahabat menang satu peperangan. Saya tak ingat peperangan apa. Hanya dengan semata-mata sunnah. Dengan sebab sugi ya. Sebab zaman Nabi tuan-tuan, bila nak berlaku pertempuran, maka mereka pergi di padang, berlawan di padang. Lepas tu bila dah standby esok nak perang, rupanya dia hantar pengintip-pengintip. Dia ada pengintip perisik-perisik dia, SB kita kata, hantar pergi.
Hampa pergi tengok Ustaz tentera Islam tu buat apa. Depa pi kebetulan tentera Islam nak semayang. Bila nak semayang tuan-tuan pakai duk pegang sugi ya. Tunjuk mulut. Sugi Arab ni tuan-tuan kadang-kadang sak mikrofon ni ada tak? Oh dia ada bagi. Ada. Saya bisa mengaji sana saya tahu. Ni tunjuk. Ni perisik ni dia tengok dia balik. Dia balik di kemah. Apa? Dia pergi jumpa ketua dia. Dia kata kita balik lah tak usah perang dengan orang Islam. Dia kata pasal apa? Ketua dia tanya pasal apa tak mau perang? Dia kata aku tengok tentera Islam duk belajar gerit kayu. Kalau setakat isi kita lembek-lembek ni nanti dia gerit habis. Dia nak. Kalau kayu dia boleh bilang gerit, ni isi kita lembek-lembek balik ada kata kalah. Surrender. Sebab apa? Sunnah Nabi. Sebab tu tuan-tuan hari ni jangan malu mengamalkan sunnah Nabi. Pakai jubah. Sunnah Nabi. Tak boleh pakai pergi kerja, mailah semayang pakai jubah. Dia nak. Satgi bos, bos pakai jubah. Dia nak. Hari Selasa pakai jubah. Dia kata bos kita kena samput teh pusam ke apa ke? Leceh pula. Dia tak? Kalau tak boleh pergi pejabat, mai. Ni. Surau tempat nak mengamalkan sunnah. Pakai serban. Tapi tuan-tuan orang Melayu ni kita cukup tension. Pasal apa? Bila dia tengok orang buat baik dia tak sokong. Ni perangai orang Melayu. Dia tengok kawan tu malam ni dengar ceramah. 2-3 hari member pergi umrah. Pesan, hang beli serban mai kat aku satu. Ustaz abang malam tu pakai serban, mai surau bagus tak? Dia kata. Korang-korang dapat sunnah dia kata. Okey lah. Dia pun kirim serban balik mai serban dia pakai. Hari pertama pakai tuan-tuan member tengok. Ui yang tengok. Tu Pak Haji. Orang kita kira Pak Haji lah. Pakai serban Pak Haji walaupun tak pergi haji lagi. Padahal pakai serban Pak Haji nama tu pun ramai. Dia nak. Bukan haji hak mabrur ni. Dia kira apa? Dia pelekeh. Tengok baru pakai serban belagak dah dia kata. Jadi kita bagi semangat amal sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, hari ini kita belajar. Tuan-tuan nak tahu sunnah Nabi, tuan-tuan kena mai majlis ilmu. Lepas ni kena mai majlis ilmu. Sebab apa? Sebab Nabi dan para sahabat, Nabi mendidik para sahabat melalui majlis ilmu. Kalau tuan-tuan tak mai majlis ilmu, makna dia tuan-tuan lebih hebat daripada para sahabat lagi. Mai majlis ilmu tahulah macam mana cara makan Nabi. Sebab Nabi Muhammad ni detail sebut dalam sirah. Sehingga kan uban Nabi berapa lai pun ada catik. Nabi lain tak ada. Uban berapa lai? Nabi mati ada berapa uban? Ada yang kata 14, ada yang kata 17. Uban Nabi pun kira tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi belajar supaya kita amalkan sunnah dalam kehidupan kita. Yang kedua, wattaba'ta sunnatahu, kita ikut sunnah Nabi. Seperti mana yang saya sebut tadi. Kemudian Nabi kata wa ahbabta li hubbi. Hampa kena cinta apa yang aku cinta. Nabi cinta apa tuan-tuan? Nabi cinta orang buat baik, Nabi kasih kat orang buat baik, Nabi kasih kat ulama, Nabi kasih majlis ilmu, Nabi kasih kepada orang-orang soleh, orang bertakwa. Kita juga kena cinta kepada Nabi apa yang Nabi cinta. Ni dak, Nabi cinta orang beriman, kita cinta kepada orang fasik. Nabi suruh kita sanjung orang yang bertakwa, kita sanjung orang yang fasik. Salah kita tuan-tuan. Wa abghadta bi bughdi, dan kamu kena benci apa yang aku benci. Nabi benci orang buat maksiat. Nabi benci orang derhaka kepada Allah. Berapa ramai hari ini tuan-tuan orang yang mengaku dia cinta kepada Nabi tetapi dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kat tempat saya tuan-tuan ada satu orang nama dia Mat Selawat. Dia ni tuan-tuan kalau kata tak buat selawat di Pulau Pinang, kalau Maulidur Rasul tak buat belarak, nanti dialah paling ingat sekali di Pulau Pinang. Dia mau selawat. Kalau kata belarak tu suara dia tak payah pakai mikrofon, suara dia paling keras. Sallallahu. Oh, suara hebat. Tapi tuan-tuan, semayang tak benar. Ni cinta kat Nabi kan? Hang cinta kepada Nabi SAW, apa yang Nabi cinta, hang tak cinta. Apa yang Nabi benci, hang tak benci. Sebab itulah tuan-tuan berlaku pada zaman Nabi SAW satu sejarah. Ketika wafatnya Nabi SAW, bila mana Nabi wafat tuan-tuan, 1 tahun 3 bulan Nabi wafat. Ada riwayat kata 1 tahun 2 bulan Nabi SAW selepas Nabi SAW wafat. Seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal. Bilal ni tuan-tuan muazzin Rasul, muazzin Nabi. Tapi bila wafatnya Nabi, dia kata dekat diri dia, selepas daripada aku wafat, maka aku tidak akan azan lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak sanggup nak azan dah. Maka Sayyidina Bilal berpindah ke Syam. Bila Sayyidina Bilal berpindah ke Syam 1 tahun 3 bulan ataupun 2 bulan lebih kurang,
Tiba-tiba Sayyidina Bilal bermimpi. Dia mimpi Nabi SAW mai kat dia. Nabi kata, "Ya Bilal, wahai Bilal, apakah kamu tidak ingat kepada aku?" Hang tak ingat aku ke Bilal? Tak, sahabat kita lah. Ayah mati lama tidak mimpi, mangkit, teringat nak pergi ziarah kubur ayah kita. Sayyidina Bilal dia mimpi. Lepas tu tuan-tuan, esok tu juga dia segera siap semua barang-barang, dia bertolak ke Madinah. Bila sampai di Madinah tuan-tuan, ketika itu ramai para sahabat. Di antaranya pembesar kibar sahabah ada di situ. Dia pun tengok Sayyidina Bilal tuan-tuan, dia pun seronok, oh Bilal datang, muazzin Nabi ni mai, muazzin Nabi. Sehingga kan ketika itu para sahabat, ada riwayat kata ketika masuknya waktu semayang, dia pun suruh Sayyidina Bilal azan. Sebab apa? Nak dengar suara ni, orang yang azan ni ketika zaman Nabi. Sayyidina Bilal kata, aku tak boleh azan, aku tak mau. Mai lagi sahabat hak besar-besar ni mai minta, Bilal tolong azan Zat. Sayyidina Bilal kata, aku tak mau azan. Tiba-tiba tuan-tuan datang dua orang cucu Nabi SAW, Al-Hasan wal Husain. Mai jumpa Sayyidina Bilal, dia kata, wahai Bilal, azin ya Bilal, tolong azan Zat, kami nak dengar suara. Sayyidina Bilal tuan-tuan dia tunduk. Bila dia tunduk, dia angkat kepala. Dia kata, wahai cucu Rasulullah, kalau aku tidak memenuhi keperluan kehendak kamu, maka apa? Aku tak tahu nanti apa aku akan jawab di hadapan datuk kamu di hari kiamat esok. Tuan-tuan bayangkan. Dia cukup takut. Takut apa? Takut menyakiti hati Nabi SAW walaupun Nabi duduk dalam kubur. Walaupun Nabi telah pun wafat. Tapi dia angkat kepala, dia kata, kalau aku tak memenuhi permintaan kamu wahai cucu Rasulullah, apa aku nak jawab dengan datuk kamu esok di hari kiamat? Dia takut hati Nabi kecil tuan-tuan. Sayyidina Bilal ni azan. Allahu Akbar, asyhadu an la, sampai dekat wa asyhadu anna. Sayyidina Bilal tak boleh azan. Sehingga kan tuan-tuan, Sayyidina Bilal stop, berhenti. Sambung tak boleh. Bila Sayyidina Bilal mula dengan Allahu Akbar, ketika itu terhenti seluruh raja-raja penduduk-penduduk di situ. Sehingga kan ada yang diam. Orang berniaga berhenti, orang berjalan berhenti, orang tengah bersembang berhenti. Sama-sama depa walaupun muslim ataupun kafir, depa kata, hampa dengar tak suara tu? Suara yang satu ketika dulu kita pernah dengar. Seolah-olah sahabat-sahabat tuan-tuan dia merasakan Nabi SAW telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mana mungkin tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, berlakulah tangisan dalam sejarah disebut, berlakulah tangisan yang begitu dahsyat yang belum pernah berlaku selepas daripada kewafatan Rasulullah, melainkan ketika Sayyidina Bilal melaungkan azan. Ketika itu sahabat teringat Nabi, sehingga riuh rendah sahabat-sahabat dengan tangisan para sahabat dan tangisan penduduk-penduduk di situ. Tuan-tuan cuba bayangkan, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita sayang kepada Nabi Muhammad. Apa tindakan kita untuk kita cinta kepada Nabi kita Muhammad? Apa peranan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Itu persoalan yang tuan-tuan perlu jawab di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ingat Nabi kita telah pun wafat. Jangan mengecilkan hati Nabi kita walaupun Nabi duduk dalam kubur. Nabi tuan-tuan hakikat zahir dia mati, tapi Nabi tak mati. Nabi hidup, Allah Ta'ala beri Nabi SAW. Jadi kalau orang pergi Mekah tuan-tuan, dia dapat rasa bila ziarah makam Rasulullah SAW di Madinah, dia akan rasa kehadiran kewujudan Rasulullah, seolah-olah Nabi Muhammad tak mati. Tak percaya tuan-tuan, tanya orang pergi Mekah. Tanya orang pergi ziarah makam Rasulullah di Madinah, dia confirm menangis tuan-tuan. Confirm menangis. Pasal apa? Rasa ni, perasaan, feeling dia macam mana sahabat duduk dengan para sahabat. Inilah tuan-tuan. Jadi kalau kita juga macam tu tuan-tuan, maka hari ini kita lahirkanlah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mana? Ikut apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Jangan kita kecilkan hati Nabi kita. Zaman hari ini tuan-tuan bukan setakat mengecilkan hati Nabi, bahkan telah mengoyak, merobak hati Nabi. Apa perasaan Nabi yang duduk dalam kubur bila mana umat dia melakukan maksiat? Apa perasaan Nabi dalam kubur mana ketika umat dia banyak minum arak, banyak berzina, anak zina bertaburan di merata tempat? Macam mana hati Nabi SAW yang duduk di dalam makam ini tuan-tuan, ketika mana umat-umat dia banyak melakukan kerosakan, kefasadan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan,
ubahlah diri kita masing-masing tuan-tuan, sempena dengan Maulidin Nabi. Harap-harap tuan-tuan kesan ni, cahaya ni masuk dalam hati kita. Buatlah perubahan. Kalau tuan-tuan nak leka, nak lalai dengan dunia, sampai bila kita nak lalai? Tanya diri masing-masing. Sampai bila aku nak hidup dalam keadaan lalai, sedangkan kiamat semakin hampir, sedangkan dunia semakin sampai kepada janji Allah, sedangkan umur kita dah semakin tua. Ini tuan-tuan, buat perubahan dalam hidup kita masing-masing, insya-Allah. Kita berjanji pada malam ini bahawa kita cinta kepada Nabi, maka kita ikut apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Jadi saya rasa tuan-tuan qadar tu, insya-Allah. Saya pun taklah pandai nak cakap berbanding dengan tuan guru tuan-tuan. Saya ni pun tuan-tuan, orang kata tak tahulah ada bidang terjun dia panggil. Dia panggil saya kebetulan saya nak balik Pulau Pinang malam ni. Tapi kerana dia panggil, mai hadir, tak apalah, insya-Allah. Imtithalul awamir. Ya tak? Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam ni, Allah membuka ikatan di dalam hati kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Salat. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'ini ya gharami. 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 Nabiyuka ana asla takwini min ahli kun fayakun ya gharami. Nabiyuka ana asla takwini min ahli kun fayakun ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'ini ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'ini ya gharami. Ayyaman ja'ana haqqan nadhiri mughithan musbila subul ar-rasyadi. Ayyaman ja'ana haqqan nadhiri mughithan musbila subul ar-rasyadi. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'ini ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'ini
النسيم تهدى إليك الصلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي بالمصطفى مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي putra Abdullah Nabi Allah محمد Nabi kekasih Allah نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم manusia idolaku نبي الله محمد manusia yang ku cinta نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم wahai kekasihku نبي الله محمد ku harap syafaatmu نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ku harap dapat mimpi نبي الله محمد ku harap dapat jumpa نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ku harap bersamamu نبي الله محمد ku harap syafaatmu نبي الله محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله سلام عليك ya Rafi'al الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك ya رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافع العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر فإن العبد لا يعلمه ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى. أمسينا وأمسى الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعمالنا من الرياء وطهر أعيننا من الخيانة وأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن كل وصف يباعدنا إلى محبتك ومشاهدتك ومعرفتك. اللهم افتح علينا فتح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين وعون علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم افتح عنا فتح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين من الفتوحات والعلوم والواردات والنفحات والتجليات والأرزاق والبركات دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة واحشرنا تحت لوائه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران. اللهم اجعلنا من أتقاء من النيران يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب هم وغم نفوسنا واجمع لنا خير كله واصرف عنا من شر كله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم دبر أنفسنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها إنك أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك وافتح لنا ما ينفعنا وانفع لنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة التي تنور بها لنا القلوب وتيسر بها لنا الأمور وتشرح بها لنا الصدور وتنور بها لنا القبور وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المغفورين واجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المرحومين واجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المرزوقين واجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستمعون القول فأحسنون أحسنه واجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممن استجبت دعاهم وحققت رجاءهم يا خير المسؤولين يا غياث المستغيثين. أغثنا 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 يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم بارك لنا في هذه الساعة المباركة. اللهم بارك لنا في هذه الساعة المباركة. اللهم بارك لنا في هذه الساعة المباركة
ونسألك اللهم فيه أن تكشف كربتنا وأن تغفر ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ووفقنا لاتباع سنة نبيك الكريم واهدنا إلى صراطك المستقيم بفضلك وكرمك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi selesailah tuan-tuan majlis pada malam ini, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sebelum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata ambillah oleh kamu dua penawar yang ada pada, yang pertama Al-Quran dan yang kedua pada madu. Jadi makna dia benarlah sabdaan Nabi. Seorang lelaki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah aku sakit perut. Nabi kata makanlah madu. Dia makan mai jumpa Nabi, ya Rasulullah tak lega. Kamu makanlah madu. Dia kata ya Rasulullah kali ketiga, maka Nabi kata makanlah madu kerana Allah tidak pernah berbohong, tetapi yang berbohong itu adalah perut kamu. Jadi malam ni tuan-tuan, saya pernah nak balik Pulau Pinang malam ni. Jadi malam ni kita ada madu daripada Alham, iaitu Al-Huda Smart. Tuan-tuan pergi tengok di luar sana, berbetulan dengan pintu ni ada bus kala biru. Ada tuan-tuan tengok di situ ada 5 jenis madu. Madu yang termahal di dunia, madu sidir yang terkenal di Yaman. Ada tuan-tuan, madu ni dia termahal dan orang kata hebat di dunia. Sebab kalau saya nak cerita panjang tuan-tuan, kita pun nak semayang. Sebab apa? Takut lagi kita kata ada nasi, takut nasi sejuk. Ada. Jadi tuan-tuan pergi tengoklah sendiri. Berbetulan dengan sini ada bus, tuan-tuan belilah. Sebab kereta saya pun dah nampak rendah sikit. Jadi tuan-tuan bagi up sikit insya-Allah. Mudah-mudahan saya balik tu rasa ringan sikit. Jadi tuan-tuan, seterusnya saya rasa lahirkan rasa syukur kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini merupakan pertemuan rahmat. Begitu juga semua yang ada pada hari ini. Jadi segala kesilapan, segala orang kata cacat celah dan sebagainya, maka daripada pihak kami mohon maaf kepada tuan-tuan. Jadi yang inilah yang sekadar mampu. Yang penting tuan-tuan, hati kita, jiwa kita pada malam ini kita mula dah ada satu perasaan yang begitu rindu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, special saya bagi dekat tuan-tuan, siapa-siapa yang tak bawa duit saya bagi hutang malam ni special kat surau Kota Warisan ni. Tetapi dengan satu syarat, tuan-tuan hutanglah dekat kawan-kawan yang bawa duit. Wallahu a'lam.